Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Profesor Datuk Dr. Razman Jarmin, pakar perunding pembedahan hepatobiliary dan pankreas, Hospital Chancellor Tuanku Muklis. Jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bidang kepakaran saya, silalah ikuti program iDoktor. Bidang pembedahan hepatobiliary dan pankreatik ini adalah salah satu sub bidang di dalam bidang pengkhususan pembedahan am. Ia melibatkan kepakaran pembedahan di bidang hati, saluran empedu dan pankreas. Kawasan ataupun organ hati ini merupakan satu organ yang kompleks di dalam badan kita. Ia merupakan salah satu organ yang terbesar di dalam badan dan seterusnya disebabkan oleh fungsi-fungsi hati itu sendiri, jadi ia memang berisiko untuk mendapat pelbagai penyakit. Antaranya adalah jangkitan seperti hepatitis, dan juga kadang-kala bila disebabkan oleh hepatitis itu dalam jangka masa yang panjang hati boleh menjadi rosak dan ia memberi risiko terhadap kejadian kanser hati ataupun hepatocellular carcinoma. Selain daripada itu juga, sebabkan hati merupakan salah satu organ di mana banyak saluran darah daripada pemakanan, daripada usus datang kepada hati itu menyebabkan kadang-kala kanser di bahagian usus juga, terutama di usus besar, boleh merebak ke hati dan menyebabkan kita panggil secondaries to the liver atau liver metastasis, di mana kanser daripada tempat lain seperti di usus, di payudara, di prostat boleh merebak ke hati. Selain daripada itu juga kita juga melibatkan diri dalam perawatan bahagian pankreas, terutama kes-kes yang berkaitan kanser pankreas ataupun radang pankreas, sama ada radang akut ataupun radang kronik. Sepanjang masalah setahun ni, Cik Zainal ada selain daripada masalah rasa yang kuning maksudnya saya kena serentak sekali. Masa saya dekat Kajang tu saya serentak sekali, semua bermasalah. Dengan hati limpa, saya dapat tahu tentang penyakit kanser saya ini semenjak selepas saya masuk hospital Kajang dengan menyebabkan sakit usus. Dia ada mengatakan kemungkinan hati saya ada bermasalah. Untuk penyakit tersebut, pihak hospital buat pemeriksaan, transfer saya ke hospital Universiti HKM. Di situ pihak Universiti HKM memastikan lagi pemeriksaan hati saya dan dia mengatakan saya ada menghadapi penyakit kanser hati. Hasil penilaian kami mencadangkanlah kemungkinan besar kita akan mencadangkan pembedahan untuk mengatasi masalah ini. Kadang-kala indikasi keperluan pembedahannya adalah di mana kita merasakan ada keperluan, terutama kalau kes-kes kanser. Kalau kes kanser di mana ada ketumbuhan yang boleh dibuang melalui pembedahan, itu adalah kaedah yang terbaik untuk membuang ketumbuhan tersebutlah. Namun sebelum kita membuat keputusan atau mencadangkan kepada pesakit sama ada sebahagian hati boleh dibuang atau tidak disebabkan oleh penyakit tersebut, kita perlu buat penilaian yang rapi
Sebab tu kebanyakan pesakit-pesakit yang berkaitan dengan hati atau pankreas ini, mereka perlu membuat penilaian darah, penilaian X-ray dan memang perlu membuat penilaian CT scan untuk menilai satu keadaan kanser itu, dan dua, jika dibolehkan untuk kita melakukan pembedahan, berapa peratus hati yang kita perlu buang, memastikan bahawa ketumbuhan itu dapat dibuang, tetapi juga memastikan baki organ hati yang ada itu masih lagi berfungsi seperti biasa. Mulanya saya rasa sakit perut, macam saya tak hadam makan. Lepas tu rasa sakit perut yang keracunan kat tengah-tengah ni. Lepas tu tak boleh bangun dalam 4 jam macam tu lah. Selepas 4 jam tu dia okey macam biasa dah. Berlarutan 2-3 hari macam tu, dan kemudian saya pergi klinik lah. Dan masa dekat klinik tu yang doktor dapat tahu yang saya ada batu dalam empedu dengan melalui scan lah. Jadi untuk masyarakat di luar, saya nasihatkan, kalau menghadapi penyakit yang seperti apa yang saya hadapi sekarang ni, saya rasa kita kena berusaha berjumpa dengan doktor pakar untuk menghadapi penyakit yang kita hadapi ini. Sekarang ni kena peka dengan kesihatan lah. Kalau kita rasa macam lain dalam tubuh badan kita, kita memang kena pergi klinik dan dapatkan khidmat nasihat doktor. Kalau kena refer ke hospital besar dan di-refer untuk pakar pun kena pergilah, supaya kita tahu sakit kita daripada awal dan kita boleh cegah benda tu dengan cepat dan dia tak berlarutan. Bila makin lama makin sakit tu berpanjang, lagi susah rawatan doktor akan buat. Jadi lebih awal lebih baik. Penyakit batu hempedu di pundi hempedu sebenarnya adalah penyakit yang biasa kita lihat dan selalu hadir di klinik-klinik bedah kami lah. Dan biasanya punca kejadian batu hempedu itu adalah disebabkan oleh masalah kolesterol, masalah jangkitan pada pundi empedu, dan satu lagi iaitu pigmen berkaitan dengan masalah darah kita cepat dihancurkan, terutama kanak-kanak yang ada masalah seperti thalassemia dan sebagainya lah. Kaedah untuk membuat diagnosis batu empedu ini sangatlah mudah. Sebab tu saya sarankan kepada mereka yang mempunyai sakit seperti di ulu hati, di bawah tulang rusuk jika berterusan penyakitnya selepas berjumpa klinik biasa beberapa lama, dapatkanlah rawatan lanjut, dan antara keadaan yang terbaik adalah kita melakukan ultrasound ataupun imbasan scan pada perut, dan insya-Allah dengan kaedah itu hampir 100% batu dapat dikesan di pundi empedu. Dia pun dah very much reduce. Ya, alhamdulillah. Dia macam katakanlah dulu dia punya ketebalan dia 1.5, sekarang dia punya average dia lebih kurang 5 mm saja. Jabatan Radiologi sangat menolong dan membantu pesakit-pesakit hepatobiliary dari segi diagnosis. Kita mempunyai ultrasound untuk melihat dan untuk memberi diagnosis untuk penyakit-penyakit seperti batu hempedu dan juga liver abscess, iaitu nanah di dalam hati. Kita juga mempunyai CT scan. CT scan kita sangat berteknologi tinggi dan boleh kita melihat satu badan dengan resolusi tinggi. Dan ini adalah salah satu what you call that main diagnosis for hepatobiliary, kerana di sinilah CT scan kita boleh mencari diagnosis kanser hati atau hepatocellular carcinoma. Kita juga mempunyai perkhidmatan modality imaging MRI, iaitu
pengimejan berpandukan magnetik. Di sini di mana kalau kita jumpa tumor di CT scan dan kita tak dapat analisa ataupun kita panggil characterize dia punya tumor, kita akan pergi ke MRI, dan MRI ni banyak membantu untuk memberi rawatan atau memberi diagnosis yang lebih khusus dan rawatan yang lebih khusus untuk pesakit. Kebiasaannya indikasi-indikasi pembedahan bergantung kepada penyakit tertentulah. Jika contohnya seperti masalah di batu hempedu ataupun saluran hempedu ya, itu merupakan salah satu sistem dalam hepatobiliary dan pankreas. Jadi jika pesakit bersimptomatik, jadi rawatan pembedahan perlu dilakukan untuk membuang keadaan itu. Dan kaedah ini dapat kita lakukan secara pembedahan secara laparoskopik sekarang ini. Itu merupakan satu rawatan piawai ya, yang kita dapat lakukan. Dengan kaedah itu, pesakit dapat pulang dengan lebih awal kerana luka yang kita lakukan adalah kecil berbanding dengan pembedahan konvensional yang seperti pembedahan terbuka. Kita telah melakukan pembedahan untuk pembuangan batu hempedu bersama pundi hempedu. Pembedahan ini dikenali sebagai pembedahan laparoscopic cholecystectomy. Kita dapat membuang pundi hempedu dan pundi hempedu bersama-sama ya, kerana masalah batu hempedu ini menyebabkan radang pada pundi hempedu dan menyebabkan pasien mempunyai simptom rasa tak selesa di perut, rasa sakit, dan kadang-kala ada jangkitan menyebabkan nanah berada di pundi hempedu. Pembedahan ini adalah pembedahan secara lubang kunci, di mana kita akan membuat hirisan kecil lebih kurang 2 cm di bahagian pusat, dan kemudian hirisan selama 5 mm di bawah tulang rusuk. Melalui kaedah itu kita dapat membuat prosedur secara laparoskopik. Maksud dia pembedahan ini dibantu oleh sistem kamera dan juga secara monitor, dan kita dapat mengenal pasti struktur-struktur penting di kawasan berdekatan, dan seterusnya kita dapat membuang pundi hempedu dengan selamat. Our incision is very small. Light, sir. Are we leveling the patient? I think the right still up. Retractor. Kebiasaannya pembedahan ini akan berlangsung selama 1 jam. Untuk kita membuang pundi hempedu itu, dan seterusnya selepas kita dapat membuang pundi hempedu akan dikeluarkan melalui bahagian yang terbesar, iaitu di bahagian pusat pesakit. Selepas ini pesakit akan dibangunkan dan direhatkan sebelum dihantar ke ward untuk menghadapi proses pemulihan selepas pembedahan. Juga jika ada masalah pankreas ya, di mana melibatkan batu di pankreas ataupun ketumbuhan di pankreas, jadi kaedah yang terbaik adalah melalui pembedahan secara pembedahan, kerana dengan pembedahan kita dapat membuang ketumbuhan itu 100% bersama dengan tisu-tisu yang di sekeliling organ tersebutlah. Jadi secara tidak langsung kita dapat memastikan bahawa ketumbuhan itu dapat dikawal sepenuhnya. Kebiasaannya untuk pesakit-pesakit yang mempunyai masalah batu hempedu ni disebabkan oleh pembedahan batu hempedu ni ada risiko dia tertentu. Sebab tu kebanyakan pesakit yang mempunyai masalah batu hempedu yang asymptomatic ya, maksud dia batu hempedu ni dikesan semasa mereka membuat medical check-up ya, pemeriksaan kesihatan berkala ya. Tetapi jika pesakit tidak bergejala, memang saya tidak nasihatkan untuk melakukan pembedahan kerana risikonya tinggi berbanding dengan kebaikan pembedahan lah. Dan kebiasaannya 30% pesakit yang mempunyai batu hempedu ni tidak mempunyai apa-apa simptom. Tetapi untuk yang 70% itu bergantung kepada bila mereka mendapat jangkitan lah. Kebiasaannya kalau radang kronik ya, seperti kita panggil chronic cholecystitis, kaedah rawatan yang saya sarankan adalah untuk membuang pundi hempedu itu bersama dengan batu. Jadi hasil penilaian kami untuk Cik Zainal ni, insya-Allah macam saya katakan, pembedahan ni kemungkinan besar 60% akan dapat diselamatkan. Jadi secara tidak langsung fungsi hati itu tidak terjejas.
Saya Fahrul Fahmi, pakar bedah di unit hepatobiliary Jabatan Pembedahan Hospital Chancellor Tuanku Muhriz. Jadi untuk hari ini saya akan melakukan pembedahan buah empedu secara laparoskopik untuk seorang pesakit perempuan berusia 41 tahun. Sebelum ini pesakit ini mengadu sakit perut selama 3 bulan. Jadi daripada siasatan dan yang kami lakukan, kami dapati punca sakit perut beliau adalah akibat batu di pudi empedu. Okey dah, okey apa? Biar biasa punya. Tu biasa. Thank you. Pesakit ini sebelum ini telah melakukan pembedahan membuang rahim untuk kanser rahim, di mana rawatan untuk kanser tersebut telah sempurna dan beliau telah pulih. Untuk itu, ia memberikan sedikit kerumitan untuk melakukan pembedahan secara laparoskopik bagi membuang empedu pesakit ini, di mana dia ada parut yang melalui pusat. Thank you. Jadi setelah semua pot saya masukkan di tempat yang sepatutnya, saya menilai dulu keadaan empedu dan saya mulakan dengan mencari 2 struktur utama, iaitu salur darah, sistik arteri dan sistik duct, iaitu salur yang menghubungkan empedu dengan salur hati. Jadi setelah saya mengelapasi 2 struktur utama ini, saya potong dan kemudian saya pisahkan empedu daripada hati. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan empedu telah pun berjaya kita keluarkan melalui bukaan pusat tadi, dan operasi bermula dalam pukul 9.30 dan telah selesai dalam pukul 10.30. Jadi keseluruhannya pembedahan ini memakan masa 1 jam. Assalamualaikum Puan. Okey. So macam mana rasa sekarang? Okey, perut ada sakit tak lepas operasi? Tak ada, kuranglah. Alhamdulillah. Jadi hari ini adalah hari pertama selepas operasi yang telah kita lakukan semalam. Semalam sakit ini telah menjalani operasi laparoskopik cholecystectomy, satu prosedur untuk membuang pudi empedu kerana mengandungi batu. Jadi hari ini keadaan beliau bagus, ya, dan beliau boleh dibenarkan pulang ke rumah lah. Ada juga kes-kes tertentu yang memerlukan pembedahan terbuka, ya. Jika radang itu adalah radang akut ataupun kita dikenali sebagai acute cholecystitis, dan kadang-kadang jangkitan itu boleh merebak menjadi nanah di dalam pundi empedu. Dan jika dalam keadaan ini memang kita sarankan pembedahan terbaik adalah pembedahan secara terbuka untuk membuang pundi empedu, dan selalunya kita lakukan pembedahan ini secara pembedahan kecemasan, ya, kerana kita ada nanah di dalam pundi empedu dan jika dilewat rawatannya, nanah itu akan menjangkit ke dalam saluran empedu dan hati dan boleh merebak ke seluruh badan, dan ini akan memberi mudarat dan memberi kesan yang toksik kepada pesakit lah. Sebab itu kita sarankan jika sakit yang tidak hilang dengan demam, eloklah datang ke hospital untuk dapatkan rawatan pada kadar yang segera. Untuk mereka yang asymptomatik, ya, atau tidak bergejala, saranan yang saya cadangkan adalah buat rawatan berkala, ya, seperti mengikut follow up ataupun berjumpa dengan doktor lebih kerap, ya. Dan terutama mereka yang ada masalah diabetes, ya, sebab jika mereka punya masalah diabetes, imun respon dalam body, dalam badan kita adalah rendah. Takut kalau ada jangkitan yang berlaku, dia akan menjadi lebih teruk. Pembedahan hepatobiliary dan pankreatik adalah merupakan salah satu bidang pembedahan di dalam surgery yang sangat kompleks. Sebab itu kepada mereka yang ingin mencebur diri di dalam pembedahan ini, menjadi pakar dalam bidang hepatobiliary dan pankreatik, kekuatan diri perlu ada. Persediaan untuk memahami setiap masalah pesakit juga perlu dilakukan. Latihan yang berulang kali, penilaian dan juga persediaan diri perlu ada untuk memastikan kita ini mahir dalam menghadapi segala pembedahan yang berkaitan dengan pembedahan hati dan juga pankreas. Kerana pembedahan hati ataupun pembedahan hepatobiliary selalu pembedahan yang kompleks.
kerana ia melibatkan sistem hati, pengetahuan yang melibatkan sistem pankreas, dan kebanyakan pembedahan ini adalah diklasifikasikan sebagai satu pembedahan yang berisiko tinggi. Sebab itu mereka yang ingin menceburi dalam bidang ini perlu faham tanggungjawab yang perlu kita pikul ya semasa kita menjaga pesakit. Sebagai pakar bedah yang bertanggungjawab adalah menjadi tanggungjawab saya untuk menyampaikan maklumat yang terbaik kepada pesakit. Ini melibatkan maklumat mengenai kesihatan atau penyakit yang dihadapi, risiko yang akan diambil dan juga cadangan bagaimana kita hendak merawat pesakit, sama ada melalui kaedah pembedahan ataupun prosedur lain seperti radiofrekuensi ablation ataupun kemoterapi. Adalah menjadi tanggungjawab saya untuk memberi komunikasi yang efektif supaya selain daripada pesakit, keluarga juga faham akan rawatan yang akan diberikan, dan insya-Allah cadangan yang kita berikan ini merupakan cadangan yang terbaik untuk memastikan pesakit berada dalam keadaan yang sihat dan walafiat.